sekolah masih tidak mempunyai satu bumbung, perhimpunan ataupun dia punya tandas juga sangat usang. Mohon penjelasan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri. Thank you. Terima kasih Timbalan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Sandakan. Untuk maklumat ahli yang berhormat, Kolej Tingkatan 6 Datuk Penggirang Galpan mempunyai 42 bilik darjah dan 32 daripadanya telah digunakan untuk menempatkan bilangan murid yang ada. Sekiranya terdapat keperluan untuk pembukaan kelas baharu, Kolej Tingkatan 6 Datuk Penggirang Galpan masih berupaya untuk beroperasi dengan 10 buah kelas tingkatan 6 yang dapat menampung sejumlah 250 orang murid. Selain daripada Kolej Tingkatan 6 Datuk Penggirang Galpan, terdapat 7 kolej atau pusat tingkatan 6 lain di bawah pentadbiran Pejabat Pendidikan Daerah Sandakan. Antaranya adalah SMK Ilopura, SMK Batu Sapi, SMK Kebangsaan Muhibah, SMK Segaluit, SMK Ilopura 2, SMK Sandakan 2, SMK Agama Tunjuha, minta maaf. Sehubungan dengan ini, KPM berpandangan pada masa ini tiada keperluan untuk mewujudkan kolej tingkatan 6 baharu bagi menggantikan kolej tingkatan 6 sedia ada di Sandakan. Sebagai perancangan jangka panjang, perluasan kolej tingkatan 6 akan diteruskan dari semasa ke semasa dengan mengambil kira permintaan keperluan serta kelestarian pengoperasian pendidikan tingkatan 6. Di samping itu, KPM telah menyalurkan peruntukan sebanyak RM200,000 kepada kolej tingkatan 6 tersebut pada 4 Oktober 2023 melalui JPN Sabah bagi kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan blok pengajaran dan pembelajaran, pendawaian elektrik serta lain-lain penyelenggaraan kecil. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Untuk makluman, sekarang berakhirlah sesi jawapan pertanyaan lisan. Terima kasih Yang Berhormat. Tuan Yang di-Pertua, mengikut Peraturan Mesyuarat 12/1, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguhkan sehingga selesai dibahas dan diputuskan di peringkat jawatankuasa Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perpaduan Negara dan Kementerian Perladangan dan Komoditi bagi Rang Undang-Undang Pembekalan 2024 dan Usul Anggaran Perbelanjaan Pembangunan 2024, dan selepas itu Majlis Mesyuarat akan ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Rabu 8 November 2023. Yang Berhormat Menteri ada yang menyokong? Yang di-Pertua, saya mohon menyokong. Baik. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah iaitu usul seperti dikemukakan tadi oleh Yang Berhormat Menteri. Ahli-ahli yang bersetuju katakan bersetuju. Yang tidak katakan tidak. Lebih suara bersetuju, usul diterima. Rang undang-undang untuk bacaan kali yang pertama. Yang Berhormat Menteri Kewangan. Tuan Yang di-Pertua, saya mohon untuk mengemukakan Rang Undang-Undang Kewangan Kurungan nombor 2 2023. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Cukai Pendapatan 1967, Akta Cukai Keuntungan Hartanah 1976, Akta Stamp 1949, Akta Petroleum Cukai Pendapatan 1967, Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan 1990, Akta Duti Hiburan 1993, Akta Kastam 1967, Akta Excise 1976, Akta Levy Kenderaan Barang-Barang 1983, Akta Levy Keuntungan Luar Biasa 1998, Akta Cukai Pelancongan 2017, Akta Cukai Jualan 2018, Akta Cukai Perkhidmatan 2018 dan Akta Levy Pelepasan 2019. Yang Berhormat Menteri, bacaan kali kedua bila? Dalam mesyuarat kali ini, Tuan. Baik. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul menyambung semula pertimbangan ke atas Rang Undang-Undang Perbekalan 2024 DR 31 2023 dan Usul Anggaran Perbelanjaan Pembangunan 2024 dalam jawatankuasa sebuah buah majlis. Majlis dalam jawatankuasa. Bentara.
Terima kasih, Bentara. Bismillahirrahmanirrahim. Kepala Bekalan B13 dan Kepala Pembangunan P13 di bawah Kementerian Luar Negeri terbuka untuk dibahaskan di peringkat jawatankuasa. Yang berhormat, di dalam tangan saya ini terdapat 15 orang pembahas. Masa yang ditetapkan 5 minit dan mereka yang akan berbahas adalah bermula dengan Yang Berhormat Bukit Bendera, Yang Berhormat Macang, Yang Berhormat Balik Pulau, Yang Berhormat Sik, Yang Berhormat Jelutong, Yang Berhormat Pokok Sena, Yang Berhormat Kuala Selangor, Yang Berhormat Kanga, Yang Berhormat Ipoh Timur, Yang Berhormat Rantau Panjang, Yang Berhormat Ledang, Yang Berhormat Sabak Bernam, Yang Berhormat Batu Gajah, Yang Berhormat Tumpat dan akhirnya Yang Berhormat Arau. Sebelum saya mulakan, ingin saya peringatkan perbahasan ini adalah di peringkat jawatankuasa, tidak melibatkan dasar pada keseluruhannya. Saya mulakan perbahasan dengan menjemput Yang Berhormat Bukit Bendera untuk memulakan sesi. Yang Berhormat Bukit Bendera tak nak bahas? Saya ada di sini, minta maaf, Baik. saya lari. Take your breath. Jadi ada Dengan izin. sidang akbar, minta maaf. Terima kasih ke atas peluang yang telah diberikan kepada Bukit Bendera. Jadi saya akan teruskan dengan pembahasan. Dalam kita mendekati tahun 2025, iaitu apabila Malaysia diberikan penghormatan untuk mempengerusikan ASEAN, adalah penting untuk merenung kepentingan blok serantau ini. Jadi persoalan-persoalan tentu timbul seiring perjalanan kita menjadi pengerusi ASEAN. Pertama, apakah langkah-langkah khusus yang diambil untuk memperkasa infrastruktur Malaysia bagi menampung peningkatan aktiviti ekonomi yang bakal dibawa oleh pengerusian ASEAN? Jadi merujuk kepada butiran 06-0200, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 5 juta ringgit untuk ASEAN 2025. Namun, persoalannya apakah yang termasuk dalam jumlah tersebut? Dalam pada itu merujuk juga kepada butiran 03011, iaitu perancangan dasar yang telah diperuntukkan. Tetapi dari segi penjajaran dasar, apakah langkah yang sedang dilaksanakan untuk memastikan dasar negara Malaysia selaras dengan strategi ekonomi dan juga keselamatan ASEAN yang lebih luas? Jadi secara keseluruhannya berhubung dengan 02000 iaitu hubungan diplomasi dan kerjasama pelbagai hala, juga Sekretariat Kebangsaan ASEAN, apakah sebenarnya peranan mereka? Sebab hubungan dua hala dalam ASEAN adalah penting untuk memupuk persekitaran yang kondusif untuk kemakmuran ekonomi. Jadi persiapan ke arah menjadi pengerusi ASEAN ini adalah besar. Jadi Malaysia pun sudah berusaha untuk mengukuhkan infrastruktur, meningkatkan hubungan diplomatik dan juga memastikan dasar ekonomi kita sejajar dengan matlamat serantau ASEAN. Jadi ini bukan sahaja akan mempersediakan kita sebagai pengerusi tetapi juga membuka jalan untuk faedah jangka masa panjang yang akan berterus selepas tahun 2025. Jadi elemen utama persediaan kita melibatkan menangani jurang digital dalam ASEAN, iaitu satu inisiatif yang diminati oleh negara ini. Jadi sebagai pengerusi, kita akan menyokong keterangkuman digital bertujuan untuk merapatkan jurang dan juga mewujudkan landscape yang lebih saksama di serantau ASEAN. Jadi melabur dalam pembangunan mampan adalah salah satu keutamaan. Malaysia komited untuk memimpin ASEAN ke arah inisiatif yang lebih hijau. Jadi menekankan kepentingan pemeliharaan alam sekitar di samping pembangunan ekonomi. Pendekatan ini menjanjikan untuk pembukaan industri hijau yang baru dan juga peluang pekerjaan. Jadi meletakkan Malaysia di tengah-tengah revolusi hijau dalam ASEAN.
Jadi soalan lain yang ingin saya tanya adalah bagaimana Malaysia berusaha untuk mengukuhkan hubungan diplomatiknya dengan anggota-anggota ASEAN yang lain untuk memastikan pengurusian dijadikan yang lebih lancar dan juga berkesan. Jadi ikutkan dengan model Perjanjian Kesatuan Eropah yang merupakan satu contoh mobiliti serantau yang menawarkan pelbagai peluang kepada negara-negara ASEAN dan juga adaptasi model yang sama boleh menunjukkan satu peningkatan yang ketara dalam pelancongan, rentas serantau dan juga sekaligus dapat membawa kepada tenaga kerja yang lebih dinamik dan profesional. Jadi, dalam peranan kita sebagai pengurusi, Malaysia juga akan berusaha untuk meningkatkan ketersambungan baik fizikal dan juga digital dalam kalangan anggota ASEAN, memupuk komuniti yang lebih bersepadu yang boleh menggerakkan barangan, perkhidmatan dan juga maklumat yang cekap. Jadi melihat kembali kepada kelemahan sebelum ini seperti kemajuan perlahan dan sebagainya dalam deklarasi hak asasi manusia ASEAN dan juga kebimbangan terhadap layanan pekerja dan sebagainya, bagaimanakah ASEAN boleh berusaha untuk memastikan inisiatif yang lebih berkesan pada masa yang depan. Jadi dalam hal ini kita mempertimbangkan lebih peranan Sekretariat ASEAN dalam semua ini, iaitu penyelarasan, sokongan pentadbir dan juga usaha pelaksanaan dasar mereka yang penting. Jadi Sekretariat memastikan inisiatif dan juga arahan yang dipersetujui oleh pemimpin ASEAN dilaksanakan dengan lebih berkesan. Dengan persoalan ini kita dapat menantikan pandangan-pandangan dan juga persiapan Malaysia untuk ke arah mempengurusikan ASEAN bagi tahun 2025. Jadi dengan ini terima kasih dan Bukit Bendera, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Bendera. Berikutnya, saya mempersilakan Yang Berhormat Machang. Terima kasih pengurusi. Saya terus kepada butiran 050400 penyelenggaraan 060100 perolehan aset harta modal kenderaan dan 010100 khidmat pengurusan. Saya harap Wisma Putra pertimbangkanlah, percepatkanlah status baik pulih kedutaan tepat malah wakil kita di Moskow, di Bangkok, di Jakarta. Mereka perlukan tempat bekerja yang kondusif dalam kerja-kerja diplomasi. Saya juga menyeru Wisma Putra, gantilah kereta-kereta yang dah lama, yang rosak, yang banyak kos dia untuk menyelenggara, beli komputer baru untuk malah wakil kita, untuk diplomat kita. Ya, kita kena ada first class facilities untuk diplomasi yang baik. Ya, jadi saya harap Wisma Putra ambil maklum. Butiran seterusnya 020300 keselamatan pelbagai hala dan pertubuhan antarabangsa. Tuan Pengerusi, sejauh mana sumber Wisma Putra memantau keterlibatan parti-parti politik, individu, badan-badan NGO dalam gerakan politik dan idealisme global di pentas antarabangsa? Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Amat Tambun tadi yang menjelaskan tentang hubungan keahlian PKR dalam Liberal International, sebuah pertubuhan yang menyokong Israel. Tapi ada banyak jawapan-jawapan yang mengelirukan, Tuan Pengerusi. Menteri Komunikasi kata PKR bukan ahli. Yang Muhammad Tambun kata hanya associate. Tapi saya tengok yang Tuan Pengerusi, banyak betul bukti-bukti daripada laman-laman, malah daripada bekas atau bukan, masih lagi pimpinan tertinggi PKR Nurul Izzah Anwar yang mengatakan PKR Malaysia adalah full member kepada pertubuhan ini. Ya, bukannya associate, bukan ahli. Malah dalam laman-laman web LI ini banyak dituliskan kata PKR adalah full member. Jadi siapa yang berbohong, siapa yang spin, siapa yang kaki auta. Dan saya pukul 11.26 tadi, Tuan Pengerusi, laman Facebook saya mendapat notis ini. People in Malaysia won't see your post berkenaan dengan apa saya siarkan tentang screenshot daripada Nurul Izzah Anwar. Katanya SKMM telah menghantar permohonan kepada Facebook untuk menghadkan akses berita ini
untuk ditatap di Malaysia. Kenapa? Apakah ini fitnah? Sedangkan benda ini fakta yang ditulis sendiri oleh Nuriza Anwar dan juga Liberal International. Jadi saya tak faham kenapa kerajaan Malaysia menggunakan SKMM untuk menyekat berita-berita yang kononnya palsu, tapi bukan palsu. Jadi ini satu perkara yang saya harap Wisma Putra jelaskan. Kita tidak mahu mana-mana pimpinan politik dalam kerajaan kita pada hari ini bersekongkol dengan mana-mana pertubuhan yang mempunyai ideologi yang bertentangan dengan rukun negara kita, yang bertentangan dengan dasar luar kita, yang bertentangan dengan semangat kita membela Palestin. Jadi, Tuan Pengerusi, saya yakin dengan segala aset dan belanjawan yang diperuntukkan dan komitmen daripada Yang Amat Muhammad Tambun tadi, jangan sia-siakan pendirian kita, perjuangan kita membela Palestin dan biarkan mana-mana parti politik yang bersekongkol di belakang kita, depan lain, belakang lain. Ini sesumpah depan namanya. Jadi saya mintalah Tuan Pengerusi, perbahasan saya pada hari ini dapat mengambil berat daripada apa teguran-teguran kami supaya perjuangan Wisma Putra berdiri atas landasan yang betul. Hanya kerana orang politik buat benda tak betul, Wisma Putra dapat nama busuk. Saya tak nak macam tu. Ya? Jadi kita berdiri teguh dengan Wisma Putra, mempertahankan prinsip diplomasi negara kita yang berkecuali dan berintegriti. Dan saya minta Tuan Pengerusi, kita mintalah penerangan daripada Wisma Putra, ya, pantau mana-mana anasir-anasir yang boleh meruntuhkan rukun negara dan dasar luar kita. Jadi Tuan Pengerusi, saya nak cakap lebih pun ada pencerahan ke daripada rakan-rakan saya? Tak ada. Baiklah. Saya ucapkan terima kasih Tuan Pengerusi. Saya minta mohon penjelasan daripada Wisma Putra dan rakan-rakan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Macang. Berikutnya saya persilakan Yang Berhormat Balik Pulau. Terima kasih Pengerusi kerana memberi laluan kepada Balik Pulau untuk membahaskan peringkat jawatankuasa Kementerian Luar Negeri. Pengerusi mengikut butiran 020200, iaitu aspek hak asasi manusia dan kemanusiaan yang berfungsi untuk menyelaras pendirian Malaysia di peringkat pelbagai hala berkaitan hak asasi manusia, sosial, kemanusiaan dan dialog antara kepercayaan dan ketamadunan serta bekerja rapat dengan agensi kerajaan yang berkaitan untuk memastikan obligasi Malaysia di peringkat antarabangsa dapat dipenuhi seperti yang ternyata dalam anggaran perbelanjaan persekutuan 2024. Cuma saya mohon Menteri menjelaskan beberapa perkara seperti berikut. Pertama sekali, seperti yang diketahui, bantuan konsular bagi rakyat Malaysia di luar negara merupakan antara usaha KLN untuk memastikan kebajikan rakyat Malaysia di luar negara terjamin dalam apa jua situasi dan keadaan. Antara aspek yang merangkumi dalam bantuan konsular ialah tahanan rakyat Malaysia yang di luar negara. Oleh itu saya ingin bertanya kepada Menteri, apakah statistik terkini tahanan rakyat Malaysia di luar negara dan terdapat juga rakyat Malaysia yang sedang menjalani perbicaraan di mahkamah-mahkamah luar negara dan yang paling ramai kalau tidak silap saya ialah di negara jiran Indonesia. Ramai tidak dapat pembelaan sewajarnya dan mereka tidak dapat perbicaraan yang adil disebabkan masalah bahasa dan tidak diwakili oleh peguam serta mereka yang menanti hukuman gantung ataupun death row juga tidak dapat menggunakan peguam kerana kekangan keuangan dan kejahilan undang-undang di negara tersebut. Kedua, saya faham kerajaan sentiasa prihatin dengan kebajikan warga negara Malaysia di luar negara dan sentiasa menghulurkan bantuan sewajarnya. Saya mohon penjelasan secara terperinci daripada pihak KLN, apakah usaha berterusan kementerian melalui penghuluran bantuan konsular yang sewajar bagi membela nasib rakyat Malaysia yang ditahan di luar negara, memenangkan perwakilan-perwakilan di Malaysia di luar negara, berperanan untuk menghulurkan bantuan konsulat selaras dengan Konvensyen Vienna mengenai hubungan konsulat 1963. Bantuan konsulat termasuk di bawah akta ini yang akan memaklumkan penahanan warga negara kepada pihak keluarga atau waris serta memastikan kebajikan dan keselamatan di samping kesihatan tahanan sentiasa terpelihara. Oleh itu, adakah rakyat Malaysia yang ditahan luar negara sedang mendapat bantuan yang diperlukan? Pengerusi, saya beralih kepada butiran 040000, iaitu hubungan diplomasi dan kerjasama dua hala. Kita faham cultural diplomasi adalah penting ataupun budaya diplomasi.
adalah penting kerana membantu menggalakkan pemahaman dan kerjasama antara negara dan pertukaran budaya. Negara kita harus menjadi contoh kepada negara lain kerana berjaya mencapai persefahaman antara rakyat bersama antara rakyat pelbagai kaum di sini. Diplomasi budaya adalah sebahagian diplomasi awam ataupun public diplomasi dengan izin, termasuk pertukaran idea, kesenian, bahasa dan kebudayaan antara negara-negara untuk memupuk saling persefahaman bersama. Ini benar-benar membantu memupuk persefahaman dan kerjasama antara negara dan budaya. Ini ianya bergalakkan pertukaran budaya, saling hormat-menghormati dan boleh menyumbang kepada perhubungan antarabangsa yang aman. Dengan berkongsi seni, muzik, sastra dan aspek budaya yang lain, negara boleh membina jambatan dan mengukuhkan hubungan global mereka. Usaha ini harus ditekankan oleh semua program diplomasi budaya yang kini merupakan antara salah satu kerangka dasar luar baru yang digubal oleh Wisma Putra. Jika kita lihat kedutaan-kedutaan asing di Malaysia, kita akan dapati mereka mempunyai cultural attaché. Baru-baru ini saya hadir jemputan dari kedutaan Indonesia yang membawa seorang maestro pemuzik terkenal dari Indonesia, iaitu Erwin Gutawa, di mana konsert Senandung Nusantara telah berjaya mempamerkan seni budaya Indonesia yang begitu menarik sekali dan mempamerkan kekayaan budaya mereka yang mempunyai lebih daripada 300 etnik. Dan ini menunjukkan usaha kerajaan Indonesia dalam memelihara dan memulihara kebudayaan mereka dan satu cara juga untuk menarik pelancong melihat cara dekat kebudayaan mereka. Dengan ini saya berharap usaha untuk mempromosikan keunikan kepelbagaian budaya Malaysia di pentas antarabangsa dapat direalisasikan melalui inisiatif kedutaan-kedutaan Malaysia di luar negara bagi menyelahkan keunikan, keindahan dan kepelbagaian budaya di Malaysia. Tadi saya ingin bertanya, adakah pihak Wisma Putra bercadang untuk memperkenalkan cultural attaché di kedutaan-kedutaan kita di luar negara supaya kita dapat mempamerkan ataupun bersaling berhubungan dengan negara luar tentang kebudayaan negara kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Balik Pulau. Dipersilakan Yang Berhormat Sheikh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Tuan Pengerusi. Seterus kepada butiran 020200 hak asasi manusia dan kemanusiaan yang dilihat mengalami pengurangan bajet sebanyak 0.3%. Dalam hal ini saya menekankan pentingnya peruntukan khas atau dana khusus langkah sejensi dengan izin untuk menangani isu pencabulan hak asasi manusia yang telah berlarutan khusus kepada rakyat Palestin yang terus dibunuh dengan kejam oleh rejim Zionis Israel. Hari ini sudah 10,000 yang telah terkorban dan kita sangat terkejut ada petition daripada doktor-doktor di Tel Aviv yang menyokong pengeboman di hospital-hospital. Ini satu tindakan jelas berwajah syaitan. Bagaimana rakyat di Gaza itu telah dibunuh dengan begitu dahsyat tanpa peri kemanusiaan, dan kita mengharapkan tidak ada di Malaysia ini yang bersimpati dengan syaitan-syaitan ini. Tuan Pengerusi, saya memohon supaya Malaysia terus berperanan, khususnya kita meningkatkan usaha kepimpinan di peringkat United Nations yang kita wakili, termasuklah suara-suara kita di United Nations General Assembly. Kita belum dapat melihat, mendengar secara khusus ucapan-ucapan penegasan di peringkat menteri ketika mana berlangsungnya sidang-sidang yang pastinya memerlukan suara jelas daripada Malaysia untuk menjadi ketetapan dan pendirian seluruh negara. Walau bagaimanapun adalah tidak diterima bahawa rakyat Malaysia kita masih lagi mendengar ada suara-suara yang jelas tidak selari apa yang sedang didasari oleh Wisma Putra. Khususnya saya menekankan bagaimana pendirian ataupun kenyataan oleh Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri yang nampak bercanggah dengan pendirian Wisma Putra dan pendirian kerajaan Malaysia, iaitu hal yang mengatakan bahawa Yang Berhormat Perdana Menteri sedang berusaha dari segi diplomasi untuk menyeru khususnya negara Mesir memastikan rakyat di Gaza itu
digerakkan ataupun dibawa keluar untuk berada di kawasan luar daripada Gaza, dan itu adalah satu pendirian yang jelas bertentangan dengan dasar luar negara kita. Khusus kita nak memastikan tidak ada rakyat di Gaza itu yang terus menjadi pelarian, dan akhirnya usaha besar, usaha jahat Israel untuk menakluki seluruh Gaza itu, kita tidak pastinya akan menjadi satu kenyataan yang kita tidak boleh terima sama sekali. Tuan Pengerusi, saya beralih kepada butiran 03, 01, 00, iaitu perancangan dasar strategik dan penyelidikan yang ada kenaikan 11.9%. Ini juga penting, khususnya kita melihat dari segi kita mengukuhkan peranan kedutaan kita di Mesir dan juga di Jordan yang menjadi barisan hadapan untuk memastikan usaha kita membantu Palestin itu dapat direalisasikan dengan sebaiknya. Sudah pastilah saya mengharapkan, saya bertanya sama ada kita sudah pun dia mewujudkan jawatankuasa khas ataupun task force di peringkat kementerian untuk kita menangani dengan lebih dekat dengan menggunakan saluran yang saya sebut tadi, iaitu kedutaan kita di Mesir, iaitu di Kairah dan juga di Amman, Jordan. Kita ingin memastikan bahawa usaha untuk menghantar bantuan-bantuan kemanusiaan termasuk melalui pintu sempadan Rafah itu dapat diteruskan ketika mana kita melihat begitu besarnya sumbangan yang sedang dikumpulkan oleh seluruh rakyat Malaysia, termasuk daripada NGO dan sebagainya. Seterusnya, Tuan Pengerusi, saya beralih kepada butiran 02, 08, 00, iaitu Sekretariat Kebangsaan ASEAN Malaysia, khusus berkaitan dengan isu di Myanmar. Di Myanmar sekarang, menurut United Nations Office for Humanitarian Affairs, lebih daripada 18 juta rakyat yang kini memerlukan bantuan kemanusiaan. Sampai sekarang kurang daripada 2 juta telah menerima bantuan daripada pihak antarabangsa, termasuk ASEAN Humanitarian Affairs Center. Jadi saya bertanya, apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh Kementerian Luar untuk memudahkan rundingan bantuan kemanusiaan merentas sempadan, iaitu melalui negara Thailand, India dan China, bagi memberi bantuan khusus kemanusiaan kepada rakyat Myanmar yang memerlukan. Saya ingin bertanya juga berkaitan dengan salah satu mekanisme yang kita anggota, itu Troika ASEAN, iaitu Past Chair, Person Chair and Future Chair, seperti mana yang ditetapkan dalam ASEAN Summit tahun ini. Bagaimanakah Kementerian Luar dapat mempertimbangkan supaya satu strategi yang lebih kukuh bagi kita menangani krisis di Myanmar yang sudah pasti telah memberi kesan juga kepada negara kita apabila kebanjiran pelarian-pelarian dari negara tersebut masuk ke negara kita. Tuan Pengerusi, sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sek. Berikutnya dipersilakan Yang Berhormat Jelutong. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya ingin menyentuh butiran yang sama seperti yang disentuh oleh Yang Berhormat Sek tadi. Butiran 020200 berkenaan hak asasi manusia dan kemanusiaan, di mana saya lihat terdapat pengurangan dari 1,230,000 kepada 1,227,000 sahaja. Saya ingin tanya kepada Menteri berkenaan, kenapa terdapat kekurangan? Terutamanya apabila kita bercakap tentang hak kemanusiaan, mempertahankan hak kemanusiaan di seluruh negara. Kita tidak bersetuju dengan apa yang berlaku di Palestin, apa yang berlaku di Somalia, apa yang berlaku di Myanmar, apa yang berlaku di Ukraine, apa yang telah berlaku di Sri Lanka. Dan dunia melihat Yang Berhormat Tambun sebagai seorang yang boleh memperjuangkan hak kemanusiaan. Dunia melihat Yang Berhormat Tambun sebagai seorang pemimpin di Asia Tenggara yang terulung, disebabkan oleh apa yang dialami oleh beliau sendiri. Sejak kita menubuhkan Parti Keadilan Rakyat, reformasi, dipenjarakan beberapa kali, sehinggalah beliau diangkat sebagai seorang Perdana Menteri negara kita yang tercinta. Jadi saya ingin tanya, kenapakah kementerian mengurangkan peruntukan bagi peruntukan ini? Dan saya juga ingin menyentuh kepada butiran 040700, hubungan media dan diplomasi awam. Saya tersentuh dengan kenyataan yang dibuat oleh Yang Berhormat Menteri Besar, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah,
yang meremehkan ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri di United Nations, di mana kenyataan-kenyataan dibuat memperlekehkan ucapan yang dibuat oleh yang amat berhormat Perdana Menteri kita di United Nations. Saya di sini ingin memohon supaya kementerian memberikan juga penekanan kepada hubungan media dan diplomasi awam supaya ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri di United Nations ini kalau boleh disiarkan dengan lebih luas, kerana ucapan itu diistilahkan oleh media barat sebagai a very powerful speech oleh seorang pemimpin daripada Malaysia yang mengetengahkan hak asasi manusia, yang mengetengahkan dan memberi penekanan kepada pencabulan hak asasi manusia di seluruh negara. Sebab itu saya di sini ingin memohon kepada kementerian supaya peruntukan kepada perkara-perkara ini, butiran-butiran yang telah saya sentuh tadi diberi perhatian. Pada masa yang sama, saya ingin memohon kepada kementerian untuk meningkatkan lagi usaha untuk Malaysia memainkan peranan yang lebih penting apabila kita mengadakan mesyuarat dan perjumpaan seperti APEC untuk terus menekan kuasa Amerika Syarikat supaya kita mengadakan kalau boleh satu gencatan senjata dengan seberapa cepat yang mungkin di semua tempat-tempat di mana berlakunya pencabulan hak asasi manusia, pembunuhan. Dan kita lihat tiap-tiap hari bila kita membuka CNN, sangat menyedihkan, menghayat hati bila kita lihat di seluruh dunia terdapat konflik di merata. Sebab itu saya merasakan bahawa di Malaysia kita amat bersyukur di mana rakyat berbilang bangsa, berbilang kaum, berbilang agama sentiasa hidup aman dan damai. Dan saya percaya dan yakin dalam kerajaan yang ada sekarang, pemimpin-pemimpin kita termasuklah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan dapat memainkan peranan bukan saja di Malaysia, bukan saja menjaga keamanan, kesejahteraan masyarakat majmuk di Malaysia, tetapi memainkan peranan sebagai seorang pemimpin terulung Asia Tenggara untuk terus meminta kuasa-kuasa besar di dunia seperti Amerika Syarikat terutamanya untuk dengan segera menuntut satu gencatan senjata diadakan. Kalau boleh dengan seberapa cepat yang mungkin. Dan saya ingin juga tanya kepada kementerian dan menteri yang berkenaan, sama ada kita akan mengusulkan apa-apa usul yang segera di United Nations, usul tergempar di United Nations untuk menuntut satu gencatan senjata diadakan bukan saja di Palestin, di Myanmar, di Somalia, di Sudan dan juga di Ukraine. Terima kasih Tuan Pengerusi di atas peluang yang telah diberikan. Terima kasih Yang Berhormat Jelutong. Berikutnya saya mempersilakan Yang Berhormat Pokok Senar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Tuan Pengerusi, saya ingin menyentuh butiran 020200 hak asasi manusia dan kemanusiaan dan 020400 Pertubuhan Kerjasama Islam OIC dan Kerjasama Serantau, iaitu berkaitan dengan konflik yang sedang dihadapi di Palestin sekarang, iaitu konflik penghapusan etnik oleh rejim Zionis Israel terhadap umat Islam di Semenanjung Gaza, di mana kita telah mendengar jawapan daripada kementerian pada sesi peringkat dasar yang lalu. Cuma saya masih ada beberapa soalan untuk dikemukakan. Yang pertama, apakah sokongan psikologi yang telah disalur atau digerakkan oleh Wisma Putra secara umum, sama ada melalui OIC atau sebagainya, khususnya yang membabitkan gangguan stres pasca trauma PTSD kepada mereka yang berhadapan dengan trauma yang dahsyat, terutama kepada golongan kanak-kanak. Yang kedua, saya ingin tahu apa usaha untuk melobi negara-negara serantau khususnya melalui ASEAN supaya turut serta
dalam solidariti kepada saudara kita di Palestin. Kita lihat negara jiran kita Indonesia sebagai contoh turut lantang bersolidariti. Namun bagaimana dengan negara-negara anggota yang lain? Jadi saya mohon untuk mendapat penjelasan. Yang ketiga, dalam memahami isu ini kita berhadapan dengan dua aspek utama, iaitu krisis kemanusiaan yang kita lihat pelbagai negara berusaha memitigasi serta menghentikan kezaliman dan keganasan yang ditunjukkan oleh Zionis Israel. Satu lagi aspek adalah melalui dasar luar yang saya maksudkan dalam konteks penyelesaian untuk satu jangka masa panjang dalam isu ini. Jadi soalan saya, apakah di peringkat OIC sudah menyediakan suatu rangka penyelesaian bagi memerdekakan Palestin, atau sekurang-kurang satu tanda awal penyelesaian adalah dengan meletakkan Palestin sebagai sebuah negara yang berdaulat, yang diiktiraf kedaulatannya dan menjadi anggota penuh kepada PBB. Ini yang saya mohon untuk penjelasan. Dan yang kelima, berapakah sumbangan yang sudah diagihkan sampai ke hari ini kepada saudara kita di Palestin, kerana kita mendapat maklum daripada media bahawa kutipan yang dibuat oleh kerajaan dan pelbagai pihak sudah mencecah puluhan, boleh jadi ratusan juta. Jadi sampai ke hari ini berapa yang sudah disalurkan kepada saudara kita di sana? Butiran 030200 hal ehwal maritim. Saya ingin bertanya berkaitan dengan isu persempadanan maritim di antara Malaysia dan Singapura yang telah berlanjutan beberapa tahun kebelakangan ini. Yang pertama, apakah perkembangan terkini berkenaan dengan usaha melukis garisan sempadan maritim yang jelas di antara kita dengan Singapura, mengambil kira langkah susulan daripada kekalahan dalam kes mempertahankan kedaulatan Batu Putih di ICJ dahulu. Yang kedua, apakah di sana sudah termeterai terma rujukan mengenai had persempadanan di antara Malaysia dan Singapura tersebut? Berkenaan dengan kes Batu Putih, saya ingin mengetahui bilakah perancangan Kementerian untuk membentangkan kertas putih isu kedaulatan Batu Putih di Parlimen hasil daripada pembentukan jawatan kuasa khas yang ditubuhkan sebelum ini. Saya juga ingin mengetahui apakah kementerian mempunyai perancangan untuk mengambil alih pentadbiran rumah api di Pulau Pisang serta menguasai keseluruhan Pulau Pisang bagi mengelakkan kes Batu Putih tidak berulang lagi pada masa yang akan datang. Terima kasih, Tan Sri Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Sek. Berikutnya dipersilakan Yang Berhormat Kuala Selangor. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Saya Kuala Selangor juga ingin turut untuk berbahas merujuk kepada Kepala B13 02000 hak asasi manusia dan kemanusiaan, juga keselamatan pelbagai hala dan pertubuhan antarabangsa. Datuk Yang Di-Pertua, telah pun kita diperdengarkan akan ketetapan ataupun iltizam Perdana Menteri dan Malaysia dalam hal memperjuangkan hak rakyat Palestin, khasnya di Gaza, yang hari ini sudah pun mengorbankan 10,000 nyawa, sebagian besarnya daripada kanak-kanak, wanita dan orang tua. Datuk Yang Di-Pertua, selain daripada tuntutan untuk menuntut akan gejatan senjata yang segera dan juga penggemblengan seluruhnya badan-badan, bukan saja negara-negara yang turut, the like-minded countries yang telah pun menunjukkan kesungguhan untuk bersama dalam menentang genosid ini. Datuk Yang Di-Pertua, saya hanya sekadar mahu menegaskan kembali, bukan sekadar genjatan senjata yang segera perlu kita majukan. Malaysia merintis dan mempelopori ini adalah juga kepentingan untuk mengheret Perdana Menteri dan Zionis Israel ini ke
mahkamah, ya, International Court of Justice dan juga International Criminal Court, supaya apa yang disebutkan antara lain oleh the Russian permanent representative in the UN, ya, Israel tidak punya right to self-defense, dan kalaupun mau menuntut akan the right to its security dengan izin, mestilah, kalau saya sebutkan dengan izin, could be fully guaranteed only, ya, hanya in case of a fair resolution of the Palestinian problem based on recognized UN Security Council resolution. Dengan kata lain, jelas, ya, ketegasan yang dibuat oleh wakil ataupun envoy Rusia ini, dan dengan nafas dan nada yang sama juga, saya mahukan kita up the ante dengan izin, memperkukuh dan mempertegaskan lagi peranan Malaysia, bukan hanya menggembleng, ya, negara-negara OIC, negara-negara seperti, ya, the Non-Aligned Movement 6 dan G77 dan sebagainya, tetapi juga mengambil, ya, political initiative dan political diplomasi dalam mengheret, ya, Israel ke Mahkamah International Court of Justice dan juga International Criminal Court ini atas, ya, atas genocide, atas apartheid, atas ethnic cleansing yang mereka lakukan, yang sedang mereka lancarkan khasnya di Gaza. Tuan Ketua, sikit beralih kepada satu yang lebih bersifat kepentingan, ya, Kementerian Luar Negeri untuk dengan peruntukan yang lebih sikit tahun ini, 1.162 bilion ini, saya memerhatikan keperluan untuk Kementerian Luar Negeri memperkukuhkan, ya, perkhidmatan mereka, perkhidmatan konsular kepada rakyat Malaysia, ya, termasuk, ya, dengan apa yang disebutkan meningkatkan aplikasi digital, teknologi, kenderaan dan sebagainya di negara-negara yang, ya, develop dan developing, di mana kita berperanan untuk memastikan diaspora, ya, rakyat Malaysia yang khasnya berada di negara-negara itu, untuk memberikan mereka perkhidmatan yang terbaik. Ya, dan saya perhatikan di sini bukan saja yang terkandas, bukan saja yang ditimpa musibah, tetapi juga terkadang kali mereka yang menjadi mangsa sindiket penipuan pekerjaan dan sebagainya yang berada di luar negara itu, ya, perkhidmatan konsuler kepada rakyat Malaysia ini perlu dipertingkatkan. Ya, saya ingin tahu apakah di samping yang dikatakan peruntukan berjumlah 10 juta yang diberikan kepada, ya, buat julung kalinya di bawah kumpulan wang amanah rakyat Malaysia di luar negara ini, di luar negeri ini, adalah penting bagi Kementerian Luar membela nasib diaspora ataupun rakyat-rakyat kita di luar negara atas apapun menjadi mangsa yang telah pun saya sebutkan sebentar tadi. Tindakan-tindakan itu perlu, ya, dipertingkatkan dalam usaha untuk Wisma Putra dan juga Kementerian Luar Negeri ini, ya, memberikan perlindungan, memberikan, ya, kebajikan rakyat Malaysia di luar negara dijamin. Saya kira ada juga beberapa perkara yang lain yang mungkin ingin saya sebutkan, tapi mungkin saya mengambil pencerahan kemudian nanti. Terima kasih Datuk Ketua atas kesempatan ini. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Selangor. Berikutnya saya mempersilakan Yang Berhormat Kanga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Tuan Pengerusi dan ahli yang berhormat. Kangar ingin membahaskan peringkat jawatankuasa Kementerian Luar Negeri dalam butiran 020400 Pertubuhan Kerjasama Islam OIC dan Kerjasama Serantau. Jadi saya mulakan dengan isu berkaitannya dengan konflik di selatan Thailand. Jadi konflik di selatan Thailand atau lebih tepat adalah di wilayah Patani. Konflik ini telah berlarutan sejak sekian lama. Jadi memandangkan ia adalah isu serantau, maka peranan Malaysia amat penting dalam mengekalkan kestabilan di rantau ini. Jadi soalan saya, setakat manakah kemajuan perundingan antara kerajaan Malaysia dan Thailand berhubung hal ini dalam menyelesaikan konflik di selatan Thailand? Dan soalan kedua, adakah konflik yang melibatkan
PULO dan Barisan Revolusi Nasional ataupun BRN dengan tentera Thailand sudah pun berkurang selepas rundingan di antara PMX dan Perdana Menteri Thailand. Saya pergi kepada butiran yang kedua. Butiran 020200 hak asasi manusia dan kemanusiaan. Seperti yang diketahui, sekarang telah berlaku konflik antara Israel dan juga Palestin. Dianggarkan lebih 10,000 kematian sehingga 6 November 2023 telah dilaporkan. Dan di sini Kangar ingin menegaskan bahawa isu Palestin adalah isu agama, isu negara, isu bangsa dan isu kemanusiaan, atau lebih senang kita cakap sekarang rakyat Palestin sedang menghadapi apa yang dipanggil sebagai genosid ataupun pembersihan etnik. Jadi kita nampak betapa itu yang dilakukan oleh Israel terhadap penduduk di Palestin. Dibunuhnya kanak-kanak, kaum wanita atau sesiapa sahaja. Contohilah pejuang Hamas yang menghargai kanak-kanak, kaum wanita dan lain-lain di pihak musuh. Ini very gentleman dengan izin. Ini kalau kita tengok di maklumat dalam TikTok dan sebagainya, memang kita nampak bahawa tentera Hamas begitu menyanjungi atau memuliakan golongan wanita ataupun kanak-kanak, kerana apa yang diamalkan oleh Hamas menunjukkan bahawa Islam adalah agama murni sebagaimana ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kita juga dapat melihat melalui media-media sosial bahawa ucapan yang dibuat oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seakan-akan menjadikan Israel mangsa konflik sehingga meraih simpati daripada negara-negara besar, khususnya Amerika Syarikat. Media barat pula memaparkan gerakan Hamas sebagai kumpulan militan atau pengganas, di mana mereka menyatakan bahawa Hamaslah yang menyerang Israel terlebih dahulu dan bertanggungjawab ke atas serangan 7 Oktober 2023. Sebenarnya perang telah lama bermula. Namun keadaan sudah berbeza pada hari ini apabila rakyat Amerika turut menentang Israel, menentang tindakan Israel yang menggebom Gaza. Jadi berlaku tunjuk perasaan di hadapan White House dan juga di Texas. Begitu juga di London dan sebagainya. Jadi di sini dapat dilihat bahawa ramai orang telah membuka mata melihat kekejaman yang dibuat oleh tentera Zionis yang tidak berperi kemanusiaan. Selain daripada itu, sebanyak 120 negara menyokong gencatan senjata dalam konflik, termasuklah Malaysia semasa resolusi Pertubuhan Bangsa Bersatu 27 Oktober 2023. Persoalan Kangar, apakah tindakan kerajaan Malaysia terhadap Israel apabila Israel enggan mematuhi gencatan senjata yang diluluskan oleh PBB? Yang pertama. Yang kedua, adakah kerajaan Malaysia mengiktiraf pergerakan Hamas sebagai pejuang yang membela tanah air mereka? Dan yang ketiga, adakah kerajaan Malaysia tidak sanggup mengecam Benjamin Netanyahu sebagai penyelayan perang? Jadi contohilah negarawan ulung Malaysia Tun Mahathir yang menjadi hero bagi negara-negara sedang bangun. Siapa yang tidak kenal dengan beliau dalam memperjuangkan negara-negara dunia ketiga? Akhir kata, from river to the sea, Palestine will be free. Allahu Akbar. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kangar. Dipersilakan Yang Berhormat Ipoh Timur. Terima kasih pengurusi. Ipoh Timur ingin menyinggung beberapa perkara, khususnya bermula dengan perkara atau maksud butiran 030000 Perancangan Dasar Strategi dan Penyelidikan dengan pengkhususan kepada 030100 Perancangan Dasar dibaca bersama dengan 030400 iaitu IDFR, Institut Diplomasi dan Hubungan Luar. Kita dapat nampak di sana kalau kita tengok dalam konteks geopolitik dunia, peace is no longer the norm or a given default. Keamanan bukan lagi sesuatu kelaziman yang biasa.
dan keamanan adalah sesuatu yang perlu diusahakan, dikerjakan, dilabur dan juga diperjuangkan. Dan kalau sebagai sebuah kementerian luar, bila kita nak perjuangkan keamanan, runway-nya dengan izin agak panjang. Khususnya dalam konteks kita nampak apa yang telah berlaku di Ukraine, apa yang sedang berlaku di Gaza dengan tindakan zalim oleh rezim Zionis Israel sekarang. Dan soalan yang perlu kita jawab sebagai sebuah pelaku negara, sebagai sebuah negara, dan tugasan Kementerian Luar adalah untuk menanya dan menjawab soalan seperti bilakah dan akan atau tidak berlaku je the next big global conflict. Sebab kemungkinan besar Gaza dan Ukraine boleh berubah menjadi regional, yakni kemudiannya menjadi global conflict. Di manakah dan bilakah akan berlaku je the next global conflict. Dan perkara itu memerlukan penyelidikan dan kajian yang cukup menyeluruh dan cukup mendalam, yang memerlukan sumber dan sumber kewangan dan juga sumber manusia yang cukup hebat dan besar. Dan saya nampak ada penurunan dari segi, walaupun penjawatannya tak turun, tetapi peruntukan yang menurun sejumlah 1.366 juta di IDFR, tetapi ada peningkatan di perancangan dasar di dalam kementerian sendiri bawah di 030100. Peningkatannya sebenarnya hanya 500 lebih. So maksudnya shortfallnya pun lebih kurang 800,000 kalau kita anggap dia sebagai direct transfer daripada IDFR ke perancangan dasar dari segi penyelidikan dan kajian. So saya minta sedikit pandangan dan juga sedikit penjelasan daripada kementerian. Dan juga kalau kita tengok bawah 03022 200 hal ehwal maritim, apa yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri Luar hari itu, bahawasanya negara sedang mengusahakan bersama dengan China transisi atau ratifikasi daripada DOC, Declaration of Conduct, kepada COC, Code of Conduct di Laut Cina Selatan. Tak payah hirau apa yang demo belah sana kata janganlah runding apa semua. This is real politics. DOC to COC adalah sesuatu yang perlu dan wajib negara usahakan. Dalam konteks itu, hal ehwal maritim merupakan the desk in charge lah. So maksudnya peruntukan perlu ditingkatkan. Ya, ada sedikit peningkatan. Dengan escalation dan negotiation nampaknya yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri hari itu, adakah peningkatan dengan tiada peningkatan penjawatan, dengan malah sebenarnya penurunan daripada emolumen bawah butiran kecil 1000 bawah hal ehwal maritim, adakah ia mencukupi untuk mencapai sasaran dan tugasan dan kewajipan yang telah diberi oleh negara kepada Wisma Putra? Baik, saya nak alih kepada satu perkara yang lain, iaitu berkenaan dengan CLMVO, Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam dan Oceania. Satu peruntukan yang agak jarang disentuh, tetapi saya nak membawakan penyinggungan saya ini kepada sesuatu yang sedang berlaku di Myanmar sekarang yang jatuh bawah CLMVO ni. NDAA Taang dengan Arakan sedang bertempur cukup teruk bersama melawan junta sekarang di Myanmar, sehingga belah-belah utara dan utara timur Myanmar ramai orang dan rakyat Malaysia dan rakyat negara lain yang terkandah kat sana sebab peperangan dan konfliknya cukup teruk. Di belah-belah Laukai, di belah-belah ada beberapa tempat yang memang tak boleh gerak langsung sebab the fire is too strong. Kumpulan bersenjata memang berleluasa. 26 orang kalau tak siap rakyat Malaysia sedang terkandas di sana. Walaupun kita nampak ada sedikit peningkatan peruntukan, adakah ia mencukupi untuk menyelamatkan mangsa-mangsa job scammer yang dah cukup teruk sebelum waktu mereka ada kat sana sebelum ada konflik bersenjata yang sekarang berlaku? Dan akhir sekali, saya nak menyinggung berkenaan dengan aset. Kalau kita pergi 06100 perolehan aset, apa yang disebutkan oleh Macang tadi, sebenarnya saya nak mencerminkan sedikit berkenaan dengan adakah pihak kementerian hendak mempertimbangkan
selain daripada memperolehi atau membeli aset, dengan saya dapat tahu bahawa lebih kurang 80% daripada perbelanjaan misi-misi kita kat luar, sebenarnya 80% adalah menggunakan wang tempatan atau wang luar, yang sekarang kita tahu Malaysia kena tempias yang cukup teruk dengan ringgit yang lemah, dengan mata wang lain yang jauh lebih tinggi. Adakah Kementerian sudi dan sanggup mempertimbangkan menggunakan atau mengarahkan atau meminta GLC Malaysia untuk perolehi aset dan kita sewa di invoice dan bayar kepada GLC Malaysia dalam mata wang Malaysian ringgit dan bukannya USD yang sekarang menjadi masalah besar yang mengecutkan nilai harga peruntukan yang kerajaan Malaysia bagi kepada KLN supaya kita dapat pulangan yang lebih berbaloi dalam perbelanjaan, sewaan dan pengurusan. Itu saja daripada Ipoh Timur. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Ipoh Timur. Berikutnya saya memsilakan Yang Berhormat Rantau Panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Menyentuh Kementerian 2 di bawah maksud B13, saya mengambil butiran 020400 iaitu Pertubuhan Kerjasama Islam OIC dan Kerjasama Serantau. Jadi saya ingin penjelasan sejauh mana pencapaian terhadap setakat ini dan apakah usaha Malaysia agar negara-negara Islam OIC ini dapat berperanan terutama dalam menangani pencerobohan Israel terhadap rakyat di Palestin dan juga menangani isu Islamfobia, dan apakah strategi yang telah diambil oleh pihak negara kita untuk melobi pihak negara-negara OIC ini supaya turut aktif dalam menangani semua isu yang berkaitan dengan kepentingan Islam dan umat Islam. Dan seterusnya menyentuh 020500 iaitu politik pelbagai hala. Saya ingin tahu apakah usaha Malaysia untuk mempengaruhi negara-negara Commonwealth, termasuk juga negara-negara berkecuali 6, termasuk juga negara kumpulan 77 iaitu G77 agar segera membawa Israel ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Menyentuh butiran 020600 iaitu kerjasama dengan pembangunan antarabangsa. Apakah perancangan strategi Malaysia terhadap hubungan dua hala dengan Indonesia, khususnya terhadap limpahan pembangunan susulan pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur. Jadi setakat ini apakah kerjasama yang telah dicapai dan usaha untuk membangunkan bandar-bandar di sempadan khususnya untuk manfaat rakyat negara kita di sempadan Sabah dan Sarawak. Begitu juga saya ingin menyentuh 030200 iaitu hal ehwal maritim. Saya ingin tahu apakah perkembangan terkini berkaitan dengan rundingan kod tata laku di Laut Cina Selatan yang sedang dirundingkan dengan negara-negara ASEAN dan negara China demi menjaga kedaulatan dan kepentingan negara termasuk Malaysia. Apakah pencapaian setakat ini? Dan saya ingin juga penjelasan butiran 040500 yang berkaitan dengan pencapaian rundingan melibatkan kepentingan bersama iaitu melibatkan negara Cambodia, Laos, Myanmar dan Oceania. Apakah isu-isu yang telah dicapai persetujuan setakat ini dan apakah usaha dan sikap dalam menangani isu masalah pelarian Myanmar termasuk juga pelarian Myanmar ke Malaysia. Dan saya ingin juga menyentuh tentang butiran 040700 tentang hubungan media dan diplomasi awam. Apakah usaha kementerian untuk menangkis fitnah ugutan antarabangsa terhadap pemimpin negara kita? Jadi apakah pencapaian setakat ini dan apakah cabaran yang dihadapi setakat ini? Dan begitu juga saya ingin menyentuh butiran 050700 iaitu peruntukan bagi petunjuk prestasi utama ketua-ketua perwakilan. Jadi sejauh mana tahap pemantauan prestasi semasa ketua-ketua perwakilan selaku wakil resmi kerajaan Malaysia di Malaysia di penempatan masing-masing. Dan juga saya ingin tahu tentang butiran 040600
2600 iaitu tentang pejabat perwakilan luar negeri. Berapakah jumlah pejabat perwakilan yang dalam keadaan masih dalam keadaan perlu dinaik taraf setakat ini? Berapakah jumlah staf yang ada sekarang ini dan berapakah kos yang terpaksa ditanggung oleh kerajaan akibat daripada penurunan nilai ringgit menyebabkan kesan yang cukup besar terutama kepada peruntukan kepada pejabat-pejabat perwakilan luar negara, dan ini adalah sangat penting untuk menjaga imej Malaysia di mata dunia. Jadi saya ingin penjelasan supaya perkara ini dapat kita pelihara demi kemaslahatan kepentingan negara kita. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Ahli yang berhormat, majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat. Bentara. Terima kasih, Bentara. Ahli yang berhormat, mesyuarat ditangguh dan akan disambung semula pada jam 2:30 petang ini. Terima kasih.